Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama-sama untuk kita sambung balik kuliah kita membaca buku syarah Hisnul Muslim, yang mana kita dah mula kuliah yang pertama pada 2 bulan ke 3 bulan? 2 bulan yang lepas. Tapi sebab penganjur kata terpulang pada saya, bila saya free saya datang. Jadi itulah kekangan jadual menyebabkan 2 bulan baru sempat datang balik lah. Itu pun berubah. Patutnya hari semalam, tapi tak sempat, jadi tukar hari ni. Nasib baiklah ustaz yang hari ni tu dia okey. Kan? Dia tak okey macam mana kan? Sebab yang hari ni sepatutnya Dr. Luqman pensyarah KUIPS. Jadi saya rektor KUIPS. Jadi dia masih bagilah bos dia nak kuliah kan. Baik, kita sambung. Siapa yang ada buku boleh tengok muka surat 17. Kita nak sambung poin nombor 18. Kita masih lagi membicarakan bab berkenaan dengan manfaat zikir. Yang ke-18 kata penulis, menghapuskan dan menghilangkan dosa. Sebab zikir dan doa adalah kebaikan yang paling agung, sedangkan kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, innal hasanat yudhhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu akan memadam keburukan. Maksudnya, setiap daripada kebaikan yang kita lakukan, setelah daripada keburukan yang kita lakukan, kebaikan itu akan memadam dosa keburukan yang kita lakukan, kalau keburukan itu adalah keburukan yang berkaitan dengan dosa kecil. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW banyak menyebutkan tentang dosa-dosa yang akan gugur apabila amal ibadah dilakukan selepas daripada itu. Dalam hadis Nabi SAW pernah menyebutkan, atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Nabi sebut kepada seorang sahabat, walaupun riwayat ni ada sedikit perbincangan di kalangan para ulama, ada yang mendhaifkannya, ada yang menilainya sebagai hasan li ghairih, tetapi tak ada masalah dalam bab fadailul a'mal, dalam bab galakkan beramal kita boleh pakai hadis dhaif ni. Nabi SAW menyebutkan atbi'is sayyi'atal hasanah, ikuti keburukan itu dengan kebaikan. Kalau kita dah buat dosa, kita semua buat dosa. Tak ada siapa boleh dabik dada dalam dunia ni, dia tak pernah buat dosa. Selagi mana dia bukan Nabi, maka dia akan terlibat dengan dosa. Dia akan terlibat dengan dosa, dia mesti buat dosa. Bila dosa dah dibuat, selain daripada kita minta ampun kepada Allah Azza wa Jal, kita ikutkan, kita orang kata apa, buat kebaikan selepas daripada itu. Sebab itu Nabi kata apa? Atbi'is sayyi'atal hasanah. Ikuti keburukan yang kita buat tu, turuti dia dengan kebaikan, turuti dia dengan amal saleh, tamhuha, supaya kebaikan itu boleh memadam keburukan yang kita lakukan. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW sebut, dalam banyak hadis, dalam kuliah 2 bulan lepas saya sebut sebahagian.
yang mana Nabi SAW sebut tentang salat 5 waktu. Nabi memberikan perumpamaan, ara'aitum in kana ala babi ahadikum nahrun ghamrun jarun yaghtasilu minhu 5 marrat fahal yabqa min daranihi syai'. Apa pandangan kamu kalau di depan pintu salah seorang daripada kamu ni, pintu rumah dia ada sungai yang mengalir laju deras, dia mandi kat situ 5 kali sehari, fahal yabqa min daranihi syai', adakah kamu akan rasa kotoran akan sempat lekat dekat badan dia? Dalam sehari dia mandi 5 kali. Tuan-tuan mandi berapa kali sehari? Tengok keadaan lah kan. Ada waktu 2 kali lah. Kalau hari kerja tu 2 kali lah. Kalau hari cuti kadang-kadang 3 kan. Kadang-kadang 3, kadang-kadang lebih. Kalau lebih tu dia bukan sahaja mandi, dia bukan mandi saja, dia sahaja aku mandilah. So cuma nak bagi tahunya, mandi 2 kali sehari pun tak lekat, tak sempat nak lekat kotor kat badan. Badan tak sempat bau, kita dah mandi dah. Nabi SAW memberikan perumpamaan 5 kali mandi. So memang tak sempat nak kotor lah badan. Maka sahabat kata, tak sempat ya Rasulullah, memang kotoran akan hilang kat badan dia. Sekejap je lekat hilang. Sekejap je lekat hilang. So Nabi kata, zalika mathalus salawatil khams. Itulah perumpamaan salat 5 waktu. Itu satu. Dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut apa? Nabi kata, as-salawatul khams wal jumu'ah ila al-jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratu ma bainahuma inishtunibatil kabair. Oh, kama qala, dalam hadis Nabi kata apa? Salat 5 waktu, Jumaat ke Jumaat, Ramadan ke Ramadan. Ada riwayat sebut umrah ke umrah, menghapuskan dosa yang berlaku di antara keduanya. Kan? Zikir pun Nabi SAW sebut, ia mengampunkan dosa. Dalam riwayat Nabi SAW sebut, ma 'alal ardi ahadun yaqul la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Siapa sebut benda ni, tidak ada seorang pun dalam dunia yang menyebut lafaz ini, la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, kecuali dosanya akan diampunkan, walaupun dosa-dosa kecilnya itu sebanyak buih-buih di laut. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW sebut, man qala subhanallah wa bihamdih mi'ata marrah fi yaum kuffirat anhu khatayah, atau kama qala. Nabi SAW menyebutkan, siapa yang sebut dalam satu hari 100 kali subhanallah wa bihamdih, dalam riwayat sebut subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim 100 kali sehari, akan digugurkan dosa-dosanya, walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. So zikir akan menyebabkan dosa-dosa itu gugur. Tapi dosa-dosa tu dosa-dosa kecil lah. Tadi sebut dosa, tapi kenapa Ustaz kata dosa kecil? Sebab hadis dia kena baca dengan hadis lain. Dia tak boleh baca berasingan. Dia kena baca dengan hadis lain. Sebab dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Mukaffiratu ma bainahuma inishtunibatil kabair. Menghapuskan dosa di antara keduanya jika dia meninggalkan dosa-dosa besar. Cuma para ulama ada 2 tafsiran. Kalau tuan-tuan buka dalam kitab Jami' Ulum wal Hikam, ada satu tafsiran kata, dosa kecil ni akan gugur kalau kita buat amal saleh dengan syarat kita tinggalkan dosa besar. Selagi mana buat dosa besar, dosa kecil tak gugur kalau buat ibadat. Itu tafsiran yang pertama lah. Maksudnya, Jumaat ke Jumaat, salat antara salat, Ramadan ke Ramadan, boleh mengampunkan dosa yang berlaku di antara keduanya jika dia meninggalkan dosa besar. Maksud kalau dia buat dosa besar, dosa kecil tak gugur. Itu tafsiran pertama. Tapi tafsiran kedua, yang gugur tu dosa kecil, dosa besar tak gugur. Maksudnya kalau kita buat dosa besar, lepas daripada tu kita buat dosa kecil, lepas daripada tu kita buat ibadat, dan ibadat tu Allah Ta'ala terima,
ibadat tu akan menggugurkan dosa kecil aja. Dosa besar tetap kekal selagi mana belum taubat, maka selagi itulah dosa tu kekal. Inilah tafsiran yang tepat menurut sebahagian ulama. Tafsiran ini disebutkan oleh Ibn Rajab dalam Jami' Ulum wal Hikam. Jadi itu yang penting bila kita melazimi zikir. Dan zikir ni di antara ibadat yang paling mudah nak buat. Nanti dia akan sebut kat sini. Di antara ibadat yang paling mudah dan ganjarannya besar. Sebab kita sebut kat sini, zikir menghapuskan dan menghilangkan dosa. Itu je ke fadilat zikir? Tak. Fadilat zikir menambah pahala. Jadi dalam satu perbuatan, Allah Azza wa Jal memberikan berapa kelebihan? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan 2 kelebihan kat sini. Yang pertama, dosa gugur, hilang dosa kecil. Yang kedua, pahala bertambah. Jadi sebab tu, kalaulah satu orang Allah Subhanahu wa Ta'ala ambil dia, campak masuk dalam neraka, agak-agak ada tak ruang dia nak kata Allah zalimi dia? Tak ada. Sebab ruang untuk menghapuskan dosa terlalu banyak. Ruang untuk mendapatkan pahala terlalu banyak. Ruang untuk dapat dosa ni kecil. Tapi kalau ruang yang kecil tu pun dia tak mampu untuk masuk ke syurga, maksudnya dia betul-betul telah melepaskan peluang yang begitu banyak yang Allah Ta'ala bagi. Sebab tu bila kita tengok dalam Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala rakamkan cerita ahli-ahli neraka yang masuk dalam neraka. Bila masuk je dalam neraka, dia orang tak kata mereka dizalimi. Sebaliknya dia orang kata apa? Kami nak kembali ke dunia. Kami nak kembali ke dunia. Arji'na na'mal, farji'na na'mal salihan, inna muqinun. Kembalikan kami ke dunia. Kembalikan kami ke dunia kerana sekarang kami dah yakin. Maksudnya apa? Masa dalam dunia dulu, buat-buat lupa. Sekarang kami dah yakin dah, kami dah sedar dah, kami telah melepaskan peluang yang begitu banyak. Sebab tu tak ada yang kata, wahai Tuhan, kenapa engkau ni zalimi kami? Tak ada. Kerana Allah Azza wa Jal sekali-kali tidak bersifat zalim kepada hamba. Itu manfaat daripada zikir. Kemudian, yang ke-19, menghilangkan kerenggangan antara seorang hamba dengan Allah. Sebab orang yang lalai itu ada kerenggangan antara dirinya dengan Allah. Sedang kerenggangan ini hanya bisa dihilangkan dengan zikir. Renggang ni maksudnya renggang bukan hissi, bukan dari sudut fizikal lah. Kerana kita percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tak sama dengan makhluk. Bukan kita kata Allah ada sebelah saya ni. Bukan seperti mana yang seperti orang-orang sesat kata dalam jubah aku ada Allah. Bukan kata Allah dah bersatu dengan aku. Dah. Maksudnya dari sudut maknawi, kita dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala bila dia sayang hamba dia, dia kawal gerak-geri hamba dia. Sebab itu dalam hadis Qudsi, Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan daripada Allah. Allah Ta'ala kata apa? Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Tidak ada seseorang hamba pun yang apabila dia nak menghampirkan dirinya kepadaku, yang aku lebih suka, melainkan dia buat benda yang aku fardukan ke atas dia. Allah Ta'ala beritahu kat kita, dalam Islam ni ada benda fardu, ada benda sunat. Tuntutan agama ni 2 je. Fardu, wajib dengan sunat. Harus dia tak ada tuntutan. Benda harus ni dia tak ada tuntutan. Buat boleh, tak buat pun tak apa. Dia tak ada timbalan dosa dan pahala kat situ. Tuntutan agama ni fardu iaitu wajib dan sunat. Ini yang agama suka.
So di antara dua ni Allah Ta'ala kata yang aku lebih suka ialah yang fardu. Buat yang fardu dulu. Wala yazalu abdi yataqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan apabila seorang hamba tu melazimi benda-benda fardu, buat benda-benda wajib, ditambah pula tak henti-henti melakukan perkara-perkara sunat, bin nawafil, benda-benda sunat. Benda sunat ni termasuklah solat sunat, sedekah sunat, zikir, hatta uhibbahu, sehingga aku sayang kat dia. Fa idza ahbabtuhu, dan apabila Allah sayang seorang hamba, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Allah Subhanahu wa taala kata, bila aku sayang kat dia, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku menjadi telinga yang dia mendengar dengannya, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku menjadi penglihatan yang dia melihat dengannya, wa yadahu allati yabtishu biha, aku menjadi tangan yang dia memegang ataupun memukul dengannya, wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku menjadi kaki yang dia melangkah dengannya. Ini sebahagian golongan sesat kata Allah bersatu dengan makhluk lah. Allah jadi telinga, Allah jadi mata, Allah Ta'ala jadi tangan, Allah tak jadi kaki. Tapi sebenarnya tak. Ayat yang selepas itu membuktikan bukan bermakna Allah bersatu dengan makhluk. Hasya lillah, a'udzubillah. Allah tidak bersama dengan makhluknya dari sudut fizikal, tak. Kerana di hujung tu Allah Ta'ala kata, fa idza sa'alani la'utiyannah wa in ista'adzani la'u'idhannah. Kalau dia minta pada aku akan beri. Kalau dia minta perlindungan, aku akan beri perlindungan kat dia. Maksudnya apa? Maksudnya hadis ni dia ada metafora, perkataan kiasan. Maksudnya bila Allah Ta'ala kata aku jadi telinga dia, aku kawal telinga dia. Bila dia mendengar, aku akan berikan dia mendengar perkataan-perkataan yang baik. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dia melihat perkara-perkara yang baik. Tangan dia pun hanya menyentuh dan memegang sesuatu yang syar'i. Dan kakinya juga berusaha ke arah melangkah pada perkara-perkara yang Allah Ta'ala redha. Sebab tu kita nilai balik diri kita. Di mana Allah Ta'ala letak kita? Kita banyak buat kebaikan ke? Kita banyak buat keburukan? Kalau Allah letakkan kita di satu posisi, yang mana di posisi itu, di tempat itu, kita boleh ingat Tuhan, kita boleh buat amal saleh, kita boleh jadi orang baik, alhamdulillah, bersyukur banyak pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana ada manusia yang kadang-kadang Allah Taala letakkan dia di satu tempat jauh dia daripada Tuhan. Ada manusia yang Allah letak di satu tempat, nak buat amal saleh pun payah. Sebab tu kena banyak bersyukur. Dulu saya ada, bukan dulu lah, sekarang pun jadi kawan saya juga, sahabat saya. Saya tak mau bagi tahu tuan-tuan nama dia. Kan? Dia ni VIP, VVIP. Dia setiap tahun dia bantu IQ Malaysia. Saya presiden IQ. Tuan-tuan tahu IQ? Kat mana IQ? Kat Mengkuang kan? Kat IQ tu ada sekolah kan? Sekolah menengah. Orang pun heran, macam mana boleh ada sekolah? Kalau ikut bilangan pelajar, dengan kos nak mengoperasikan sekolah tu memang tak untung. Nak bayar gaji guru, nak bayar bil elektrik, makan, memang dengan iuran tu tak lepas. Gaji guru pun kita bagi standard lah, kita tak rendah kan. Sebab kita tak nak cikgu-cikgu lari. Sebab sekolah kalau cikgu lari pening kepala kita kan. Punya bagus pengetua sekolah tu, cikgu apa nama dia? Lupa dah nama. Cikgu Rosli. Pengetua tu tak ambil gaji. Tapi kami kesian kat dia. Baru ni kita bagi dia apa? Sedikit sagu hati. Sebab
3 kali ambil SPM, Alhamdulillah 3-3-nya bagus. Makin meningkat lah. Okay. Sebab kita select, kita tak pilih semua orang untuk masuk. Kita pilih, kita buat, orang kata apa, pertemuan, kita temu duga dulu nak masuk. Sebab hasrat kita, hasrat saya lah dan juga Datuk Mufti boleh, yang masuk ni biar kita kata best brain lah. Sebab satu hari nanti dia nak jadi tokoh sunnah. Kan? Dan biar dia ada SPM supaya dia boleh masuk di sektor-sektor kerajaan ni, jadi orang yang buat dasar. Sekolah ni kalau kira memang tak boleh nak operasi sebab tak cukup yuran. Tapi macam mana boleh cukup? Bantuan daripada orang ramai, dan antaranya VVIP ni lah. Dia bagi dekat IQ setahun ratus ribu lah. Termasuklah sumbangan-sumbangan orang lain. Dalam ni pun ada orang yang bagi sumbangan pada IQ, saya tak nak sebut nama je lah. Ada. Ramai. Alhamdulillah. Boleh bergerak. Tapi antara yang banyak dia lah. Setiap tahun dia bagi. Ramadan dia bagi. Kadang tak sempat nak minta, dia bagi. Ada sekali tu dia kata, you datang lah tempat saya. Saya mau pergi ya. Saya kata kat dia. Dia bagi kat saya check. Saya tengok. Wish. 100,000 kan. Saya kata, Tan Sri, seronok jadi orang kaya Tan Sri. Banyak duit boleh bagi. Dia kata kat saya, brother, bila Allah letak you dekat satu tempat dan you boleh ingat Allah, boleh amal saleh, boleh jadi orang baik, syukur. Kerana belum tentu you duduk tempat saya, you boleh ingat Allah. Saya ni pun duk struggle juga, dia kata. Saya terduduk, saya menang juga, betul ke? Kadang-kadang kita ni belum jadi orang kaya lagi, tapi belagak macam orang kaya dah. Belum berkuasa lagi, kan? Dah sombong lah. Baru jadi menteri 2-3 bulan, dah tak ingat kawan-kawan dah. Ada juga kan? Jadi Allah letakkan kita di mana saja. Boleh jadi orang saleh, boleh ingat kat Tuhan, tak kelepek duit rakyat. Syukur tuan-tuan. Syukur. Ya? Kerana apa? Kerana kalau kita, mungkin kita nak suatu benda, Tuhan belum bagi. Mungkin Tuhan mungkin ada benda yang tak betul yang kita akan buat lepas pada tu. Pada kita mungkinlah, pada Allah Ta'ala Maha tahu lah kan. Allah Ta'ala tak bagi kerana kita akan jadi jahat ke lepas tu? Mana kita nak tahu? Jadi ini di antara fadilat kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila kita mengamalkan zikir. Macam mana nak rasa dekat? Bukan hanya sekadar zikir je lah. Zikir dan memahami makna zikir. Faham makna zikir, hayati makna zikir yang kita baca. Faham makna-makna dalam zikir tu akan menjadikan kita ni tawaduk, rendah diri dan tak sombong. Kerana dalam banyak zikir yang Nabi SAW ajar kita, dia ajar kita tentang tauhid, dia ajar kita tentang kerendahan diri yang sepatutnya ada pada seorang hamba. Sebab tu kalau kita tengok Nabi SAW, hidup dia macam hidup hamba. Walaupun dia tu pemimpin dekat Madinah. Kan? Tapi dia tetap hamba. Orang Rom datang, orang Rom tengok mana satu pemimpin. Tengok yang tu rupanya. Nabi kata, Allah menjadikan aku abda, hamba. Tidak menjadikan aku sebagai seorang yang sombong. Okey. Yang ke-20. Ketika seorang hamba mengingat keagungan Allah, bertasbih dan bertahmid kepadanya, Allah akan mengingatnya di kala susah. Ini pun satu hal jugalah. Dalam hadis Nabi SAW sebut, ta'arraf ilallahi firraha. Ingat Allah waktu senang, ya'rifuka fi syiddah. Supaya Allah kenal kamu sewaktu susah. Hadis riwayat Tirmizi.
Maksudnya kalau waktu senang kita tak ingat Allah, waktu susah Allah tak ingat kita ke? Allah tak kenal kita ke? Allah Ta'ala kenal lah. Tapi maksud hadis ni adalah, kalau waktu senang kita banyak ingat Allah, waktu susah kita minta pada Allah, lebih mudah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan. Lebih mudah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan. Dalam hadis yang lain, riwayat Tirmizi juga, Nabi SAW meriwayatkan, menyebutkan, man sarrahu ayyastajib Allahu lahu 'inda syada'id wal karb falyukthirid du'a fir raha. Siapa yang menggembirakan dia untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala mustajabkan doa dia ketika mana dia susah dan ketika mana dia berada dalam keadaan sempit, maka perbanyakkanlah doa sewaktu mana dia berada dalam keadaan senang. Sebab itu di antara perkara-perkara yang disyariatkan untuk kita berdoa waktu susah ialah tawassul dengan amal soleh. Tuan ingat lagi ada 3 orang, ada kisah yang Nabi SAW cerita 3 orang tu kan, yang bila berjalan, tiba-tiba dia orang masuk dalam gua dan pintu gua tertutup. Hadis ni ma'ruf. Biasa siapa yang melazimi kuliah dia akan dengar lah hadis ni. 3 orang tu dia masuk dalam gua, tiba-tiba pintu gua tu tertutup. Tak ada siapa yang boleh menyelamatkan dia orang daripada dalam gua tu melainkan Allah. Jadi seorang-seorang pakai berdoa. Masa doa sebut amal soleh yang dia orang lakukan sewaktu dia orang berada dalam keadaan senang. Kan? Jadi cuba bayangkan kalau satu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan kita dalam situasi yang susah. Bayangkan Allah Ta'ala letakkan kita dalam satu situasi yang susah. Kalau kita nak berdoa, orang kata kat kita, waktu susah ni kita kena tawassul dengan amal soleh kita. Agak-agak tuan-tuan, ada tak amal soleh yang kita nak sebut sambil kita berdoa kepada Allah? Saya pernah melalui suatu ketika di mana bila saya nak tawassul dengan amal soleh, saya duk mikir, aku buat amal soleh apa? Amal soleh yang kita boleh guna untuk tawassul ni, tawassul dengan amal soleh ni dibenarkan secara sepakat ulama ahli sunnah wal jamaah. Maksud tawassul ni waktu kita berdoa, ya Allah, dulu aku pernah buat benda-benda ni, kalau aku lakukan ini betul-betul ikhlas kerana Engkau wahai Tuhan, tolonglah berikan aku kemudahan daripada kesusahan ini. Itu tawassul dengan amal soleh. Saya Allah Ta'ala letak dalam satu situasi, tak tahu nak minta tolong kat siapa. Ada satu ketika tu lah, teringat hadis tu. Kita boleh tawassul waktu ni. Masa tu saya fikir, aku buat amal soleh apa yang boleh kita sebut, yang boleh kita rasa Allah Ta'ala kesian kat kita pada waktu ni. Jenuh juga nak mikir, jenuh juga nak cari. Jadi sebab itu, di antara faedah zikir, bila kita selalu melazimi zikir, menghayati zikir dengan ikhlas, paling tidak bila susah, kita doa, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kesian dekat kita kerana kita ni sentiasa melazimi zikir. Bila Nabi SAW kata ta'arraf ila Allah, kenal Allah. Kenal Allah ketika firraqa, ketika senang. Ma'rifah. Kenal ni ada 2 lah. Satu, kenal Allah dengan mengenali sifat Allah, mengenali tauhid kepada Allah. Ini benda yang semua kita Muslim dan mukmin ni kongsi bersama. Tapi dia ada satu lagi ma'rifah yang upgrade sikit, yang tinggi sikit, iaitu mengenal Allah dengan menjaga batasan-batasan agama. Jaga hukum hakam, jaga adab-adab, mengamalkan perkara-perkara yang baik. Sebab itu ada sebahagian hukama, dia menyebutkan, dia kata apa? Kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bukan dengan makna aku kenal sifat-sifat dia semata-mata. Tetapi kenal Allah dengan sebenar-benar kenal ni, yang lebih tinggi daripada tu, ialah istahyaitu minhu.
Aku rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, terutamanya bila aku nak buat benda-benda dosa. Yang itulah mengenal Allah dengan tahap yang tinggi. Malu kepada Allah kalau dalam satu hari itu tak ada zikir pada Allah Azza wa Jalla, tak ada buat benda-benda baik selain daripada apa yang Allah Ta'ala wajibkan. Buat benda wajib tu baguslah. Tapi bila dipikir balik, nikmat Allah Ta'ala bagi kat aku ni banyak, tapi aku tak ada pun lebih beribadat kat dia, buat benda-benda sunat tak ada. Kan? Kalau ada rasa malu tu, dan insya-Allah dia jadi motivasi untuk kita upgradekan ibadat kita. Kan? Handphone pun upgrade. Kan? Nonton pakai iPhone 14 sekarang kan? iPhone 14 berapa? Saya geng Samsung. 14? Samsung tak? Samsung ni mamat sengket lah kan? Handphone pun upgrade. Takkan ibadat tak upgrade? Kan? Takkan ilmu tak upgrade? Ilmu pun kena upgrade jugalah. Kan? Takkan kita nak dengar benda-benda yang sama je setiap masa, kena upgrade lah. Kuliah-kuliah yang kita hadiri pun kena upgrade lah juga. Daripada muda sampai tua asyik dengar kuliah yang ketawa je, kena dengar yang serius-serius sikit lah. Yang ketawa-ketawa ni biarlah budak-budak muda. Kan? Bagi dengar yang upgrade sikit. Sebab kita dah advance. Kan? Takkan nak dengar yang beginner lagi. Begitu. Ya, upgrade. Baik. Jadi orang-orang saleh ni Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa dia. Sebab tu kita tawassul dengan orang saleh ni dibenarkan dengan makna kita pergi minta doa orang saleh. Kita minta doa orang saleh, pergi jumpa orang saleh. Haji, tolong doakan saya. Itu maksud tawassul dengan orang saleh. Pergi jumpa orang saleh, minta doa, tolong doa untuk saya. Kerana doa dia lebih didengari kerana banyak amal yang dia buat, terutamanya zikir lah. Daripada kita yang banyak sangat melakukan benda-benda lara ni. Okey. Bila seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan berzikir kepadanya di kala lapang, maka Allah akan menolongnya di saat susah. Ini huraian pada nombor 20 lagi tadi ya. Baik. Kemudian menyelamatkan daripada azab Allah, ini pun dia ulang daripada poin nombor 18. Saya tengok banyak yang ulang-ulang kat poin ni. Yang mana yang dah ulang saya tak menghurai lah. Yang 23, penyebab turunnya ketenangan dan rahmat. Di samping itu, malaikat juga akan mengelilingi orang yang berzikir sebagaimana yang telah dikhabarkan oleh Nabi SAW. Dalam hadis, Nabi SAW ada sebut, malaikat, ada satu jenis malaikat yang Allah Ta'ala ciptakan yang mana tugas mereka ni cari majlis-majlis zikir dan majlis-majlis ilmu. Bila mereka temui, mereka akan duduk dalam majlis tu sambil mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah kabulkan permintaan orang yang berada, yang duduk dalam majlis ilmu dan majlis zikir tu. Halummu ila hajatikum. Kan? Supaya hajat-hajat kamu semua dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. So malaikat akan menaungi orang yang duduk dalam majlis zikir, yang duduk dalam majlis ilmu. Okey. Yang ke-24, menghindarkan lisan dari ribah, namimah, perkataan dusta, keji dan batil. Ini pun faedah zikir jugalah. Apa dia? Menghindarkan lisan dari ribah. Hindarkan lisan daripada mengumpat. Namimah, mengadu domba. Dusta, keji dan batil. Ini semua perkataan-perkataan yang buruk lah. Kesalahan lisan. Mengumpat, mengadu domba, keji, kutuk orang, kan? Maki hamun orang. Akan hilang bila kita mengamalkan zikir. Macam mana boleh hilang, Ustaz? Dia kan minyak dengan air tak dicampur kan? Jadi kalau kita sentiasa mengamalkan zikir, perkataan-perkataan yang baik yang disebut tu,
Perkataan-perkataan yang kotor tu susah nak hinggap. Perkataan-perkataan yang kotor tu dia susah nak hinggap. Sebab kadang-kadang budak-budak kita dengar kan, bila dia bercakap je, kadang-kadang dia maki. Kadang-kadang perkataan-perkataan kotor yang keluar. Mana dia belajar? Bimbang dia belajar dengan mak bapak dia. Maki. Tapi sekarang ni, risau sikit. Sebab, biasanya perkataan maki ni kita dengar di tempat-tempat yang tak baik. Mungkin di pasar, mungkin di konsert, mungkin di tempat-tempat yang tak baik. Tapi sekarang ni, maki-maki ni dalam kuliah agama pun ada. Oh, yang ni menyedihkan lah. Sepatutnya tak boleh lah. Kuliah agama kena bersih daripada makian. Kena bersih daripada perkataan-perkataan yang kotor. Sebab apa? Sebab yang hadir kuliah-kuliah agama ni bukan hanya orang tua-tua. Yang hadir kuliah-kuliah agama ni termasuk budak-budak muda juga. Dah kalau kuliah agama ada maki, kuliah agama ada kutuk, kuliah agama ada carut yang lucah, kita pun takut nak bawa anak kita mari kuliah. Tapi ada manusia yang suka. Bila kita tegur, itu biasalah tu. Kami orang Terengganu macam tu. Saya kenal ramai agak orang Terengganu. Tapi tak ada maki-maki macam tu. Mungkin dia biasa dikelilingi oleh orang-orang yang tak baik. Maka perkataan itu pun perkataan yang tak baik. Kan? Jadi, lidah yang selalu berzikir pada Allah Azza wa Jal akan terisi dengan benda-benda baik. Dia tak ada maki. Kurang maki. Malu nak sebut perkataan maki tu. Malu nak sebut perkataan lucah tu. Kerana telah terisi dengan perkara-perkara yang baik. Alah, ustaz cakap je, ustaz pun sama juga. Tuan-tuan, menyatakan nasihat berbeza dengan maki. Nasihat. Orang buat salah. Kita disyariatkan tak untuk nasihat dia? Kan Allah Subhanahu wa taala sebut apa? Wa tawasau bil haqq. Berpesan-pesan dengan kebenaran. Pesan dengan kebenaran ni maksud nasihat sekali lah. Iza stansahaka fansahlah. Bila dia minta nasihat, bagi nasihat pada dia. Nasihat, maksud nasihat bukan maki. Nasihat bagi tahu, awak buat ni salah ni, tak betul ni. Maki lain. Kutuk lain. Caci lain. Tu lain. Kita jangan sekali kan. Dalam kuliah agama kadang-kadang kita ada menegur, betul? Tapi bukan caci. Tegur. Bukan maki. Tegur, nasihat. Itu ada. Kerana agama bergerak dengan dua perkara. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Suruh buat benda baik, cegah buat benda munkar. Itu agama. Tapi agama tak perlu maki. Agama tak perlu mencarut. Agama tak perlu panggil orang dengan gelaran-gelaran yang buruk. Tapi ada orang wajar kan. Dia kata, oh sebenarnya kami negeri ni memang kasar sikit. Dah. Budaya mana pun. Ada perkataan-perkataan yang dianggap kotor. Jangan sebut. Terutamanya dalam kuliah agama. Lagi dah jangan sebut. Sepatutnya kuliah-kuliah agama, perkataan yang keluar adalah perkataan yang baik-baik. Orang keluar, orang bawa perkataan yang elok. Nak nasihat pun nasihat yang elok. Walaupun nasihat itu diberikan pada budak-budak. Nabi SAW memberikan nasihat kepada anak muda. Nabi berikan nasihat yang baik. Ya ghulam, samillah. Wahai budak kecil, wahai anak muda. Baca bismillah. Nabi tak ada maki. Nabi tak ada carut. Nabi tak ada kutuk. Itulah perkataan yang sepatutnya kita sebutkan, kita lazimkan. Ni saya sebut ni, saya tahulah, saya berdepan dengan situasi akan dimaki hamun oleh pengikut-pengikut ustaz-ustaz tertentu.
Tapi saya sebut ni lillahi ta'ala. Saya sebut ni kerana tanggungjawab saya. Ni bukan daripada adab agama. Yang menyedihkan tu ada sebahagian kata, oh tak apa, kita panggil orang dengan gelaran binatang pun tak apa, sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun ada sebut binatang-binatang dalam Quran. Uish, kalau macam tu tuan-tuan, Allah dalam Quran sebut khinzir, boleh kita panggil dia khinzir? Tak boleh lah. Allah memberikan perumpamaan, bukan mengutuk, bukan mencaci. Itu beza tu, situasinya berbeza. Kalau kita beri perumpamaan, tak apa. Ni kita kutuk, lain. Jangan samakan. Baik. So, mudah-mudahanlah lidah kita ni terhindarlah tuan-tuan. Kita hadir kuliah, anak kita hadir kuliah, cucu kita hadir kuliah, akan terkesan dengan akhlak-akhlak baik. Sebab tu ulama-ulama zaman dulu, mereka suka hadir bertemu dengan masyayikh. Mereka tak suka untuk orang belajar daripada kitab semata-mata. Mereka tak bergalak belajar daripada kitab semata-mata. Bukan kerana mereka kata akan berguru dengan syaitan. Riwayat tu tak betul. Tapi seolah-olah mereka terima. Nak pergi berguru, nak pergi belajar, pergi jumpa guru. Sebab apa kena jumpa guru? Sebab bila jumpa guru, bukan hanya terkesan dengan ilmu guru, tetapi terkesan juga dengan akhlak guru. Lagi ramai guru yang dia jumpa, lagi banyak akhlak yang mereka akan terima. Adab yang mereka akan belajar. Adab dan akhlak diajar sebelum daripada diajar ilmu. Okey. Yang ke-25. Majlis zikir adalah majlis para malaikat, sedangkan majlis senda gurau dan kelalaian adalah majlis syaitan. Ini yang saya sebut tadilah. Okey. Yang ke-26, membahagiakan orang yang berzikir dan akan menyenangkan orang yang bersahabat dengannya. Oleh karenanya, ia akan mendatangkan berkah di mana pun ia berada, sedangkan orang yang lalai akan menyulitkan dirinya dan sahabatnya. Ni yang Nabi SAW sebut dalam hadis tu. Mathalul jalisus salih. Kan? Perumpamaan rakan yang saleh seperti bai' al-misk, orang yang jual kasturi yang wangi tu. Kalau kita tak dapat calit kasturi tu pun, paling tidak kita dapat bau yang wangi tu. Dan perumpamaan jali wa mathalu jalisi su, perumpamaan rakan yang jahat, kanafikhil kir, seperti orang yang meniup besi. Kalau tak membakar baju, asap dia akan lekat di baju. Maksudnya akan berbau asap lah. Kan, orang yang saleh, orang yang banyak berzikir, yang banyak beribadat pada Allah, ni orang saleh lah. Jadi orang yang saleh ni, Nabi SAW umpamakan seperti orang yang jual kasturi. Orang yang jual kasturi, yang mana dia jual kasturi, pendapatan dia halal kerana jual benda halal, tempat dia pun wangi. Orang yang duduk keliling dapat wangi tu. Orang yang saleh macam tu lah. Perkataan yang disebut ilmu, perkataan yang disebut manfaat, perkataan yang disebut nasihat, bagus kita berkawan dengan dia. Kan? Tapi kadang-kadang ada juga kita rasa takut. Malas takut nak jumpa dia. Macam apa? Kawan dia sound aku. Sebenarnya kalau kita kena sound tu, kita kena syukur lah. Paling tidak ada orang nasihat kita. Paling tidak ada orang nasihat kita. Kalau tak ada siapa nak nasihat kita? Tak ada orang nak nasihat. Dah tua-tua ni pun satu hal juga. Semua takut nak nasihat. Kita kena berkawan dengan orang yang mampu bagi nasihat. Tu saya pernah cerita kat tuan-tuan kan, ada seorang sahabat saya. Dia bukan belajar bidang agama pun. Tapi kami sama-sama masuk kerja, sama-sama pergi sambung belajar, sama-sama balik. Dia duduk dekat jabatan lain, saya duduk kat jabatan lain. Dia bukan ustaz. Dia datang jumpa saya. Dia bagi nasihat.
Dia bagi satu. Kan? Saya boleh tak cakap ke dia, kau bukan belajar agama, diam sudahlah. Boleh je, kan? Tapi bila seorang sahabat bagi nasihat kat kita, itulah sahabat yang baik. Sebab dia bukan mengampu kita. Setiap masa dia nak mengampu je. Itu bukan sahabat yang baik. Sahabat yang baik, dia nak kebaikan. Dia nampak benda tak betul, dia tegur. Ni tak betul ni, yang kau buat ni tak kena ni. Saya pun macam, tersedar betul juga lah. Terima kasih lah tegur. Tak ada pula lepas tu saya tak jumpa dia, block dia dalam WhatsApp ke, tak ada. Kami kawan sampai sekarang, sahabat sampai sekarang. Tapi ada waktu-waktu saya pula tegur dia. Dia merokok. Lepas makan je, merokok. Lepas makan je, merokok. Ada sekali tu Allah Ta'ala uji dia. Dia punya empedu kena buang. Saya pun tanya, kenapa? Dia kata, empedu kena buang. Saya kata, saya tulislah SMS. Berhenti merokok. Dia kata, dia simpan SMS tu. Dia jadikan azam, hari ni tak merokok lah. Bukan saya kata saya bagus, tak. Saya tak bagus pun. Tapi kadang-kadang ada nasihat yang kita bagi, orang pegang nasihat tu. Ada waktu-waktu, sebenarnya banyak juga nasihat kita orang tak pegang pun. Orang maki kita balik dah. Tapi ada kadang-kadang nasihat yang beri kesan. Walaupun kadang-kadang kita rasa macam, aku bagi biasa je. Tapi orang akan pegang. Sebab tu Nabi SAW mengatakan di antara hak orang Islam tu, bila dia minta nasihat kita bagi. Walaupun kita rasa macam, aku bukan baik sangat nak bagi nasihat. Tak. Bukan kira nak tunggu baik baru bagi nasihat. Kerana bila kita bagi nasihat ke orang, paling tidak kita malukan diri sendiri. Kita akan perbaiki diri kita sendiri, kan? Dan mungkin nasihat tu mendalam, kena kat dia, dan dia berubah kerananya, dan kita mendapat kebaikan yang berterusan. Tuan-tuan, dia berhenti merokok tu. Sampai sekarang, Alhamdulillah, konsisten dia. Ni satu benda yang berlaku dekat baru lagi. Dekat Kelantan baru ni. Saya pergi Kelantan baru ni. Tapi tak bagi tahu kat orang ramai lah. Sebab takut nanti ada pula ada pula ramai-ramai berhimpun halau kami keluar pula, kan? Sebab Kelantan tak perlu pakai pasport. Jadi tak perlu nak halau lah. Saya pergi Kelantan kerana kami ada management retreat. Saya bawa lah staff-staff KUIPS. Pengurusan tertinggi KUIPS ni saya bawa. Duduk di satu tempat. Berbengkel kat situ, saya jemput 2 orang panel daripada UIA. Dan dalam 2 orang panel tu, ada seorang panel tu perempuan. Dan dia bawa suami dia. Suami dia tu bukan panel kami lah, tapi dia bawa isteri dia jadi panel. Bila nak balik, dah habis bengkel tu nak balik, dia jumpa saya, dia kata, Ustaz, dia kata, saya balik dulu, saya minta satu nasihat, kalau Ustaz boleh bagi kat saya, yang saya boleh pegang. Saya kata, saya nak bagi nasihat apa? Tapi ialah, dah diminta kan. Saya kata, ginilah, Tuan. Apa pun Tuan buat dalam dunia ni, fikirlah bagaimana nak memberi manfaat kepada umat Islam. Itu je lah nasihat saya bagi. Minggu depannya, saya pergi ke Kuala Lumpur, dia tahu saya dekat Kuala Lumpur, dia datang jumpa saya. Dia kata, Ustaz, saya nak offer satu khidmat. Saya kata, khidmat apa? Dia kata, saya kerja ni dalam bidang branding. Jadi saya nak bagi Ustaz satu khidmat. Saya nak tolong brandingkan KUIP ni. Dari sudut logonya, dari sudut tata cara korporat. Saya akan buat satu manual. Kalau Ustaz setuju, saya buat. Sebab saya ingat Ustaz pesan kat saya, buat apa pun fikirkan umat. Saya buat untuk Ustaz ni, saya buat pro bono, saya buat free, tak payah bayar. Khidmat saya untuk KUIPS. Saya kata, Masya Allah, saya kata.
Saya terharu lah dengan apa yang ditawarkan ni. Saya kata, saya terima. Dah orang nak bagi free kan. Kalau nak bayar tu mungkin dalam puluh-puluh ribu lah tu. Tapi dia kata, saya buat free. Saya kata, saya terima. Nanti kita bincang lanjut. So, dia tunjuk apa yang dia buat. Dia buat dekat universiti, dia buat dekat buku agung pun dia buat. Agung yang masa apa? Sultan Ahmad di Pahang tu pun dia buat. Dia ada buat buku-buku. So, dia tunjuk kat saya design-design yang dia buat. Buku-buku yang dia buat memang orang ni profesional lah. So, saya kata saya terima lah. InsyaAllah nanti kita bincang, kita bincang lanjut kemudian. Tapi kadang-kadang tuan-tuan, ada manusia-manusia yang menerima nasihat-nasihat kita ni. Walaupun kadang-kadang kita rasa nasihat tu biasa-biasa je. Tapi Allah menggerakkan jiwa dia terkesan dengan nasihat yang kita bagi. Sebab tu kita kena lazimi nasihat. Dan minta nasihat. Kerana mungkin orang bagi nasihat kat kita, nasihat tu kita pegang sampai bila-bila kan. Sebab itu sahabat ada minta kat Nabi SAW. Ya Rasulullah, kan? Awsini ya Rasulullah, beri pesan pada saya. Ya Rasulullah, alimni kalimatan. Ya Rasulullah, tolong ajar saya satu kalimah yang aku tak tanya lagi pada orang lain dah. Contohnya kan. Banyak sahabat minta dekat Nabi SAW nasihat. Kita pun sama. Datang orang-orang salih, minta nasihat. Baru ni, apa? Syekh Said Kamali kan datang daripada Morocco. Alhamdulillah kita bawa ke Perlis. Sama juga, saya bila jumpa dengan dia, saya minta nasihat daripada dia. Apa nasihat Syekh nak bagi pada saya? Kita minta nasihat daripada orang. Jadi nasihat-nasihat yang dia bagi tu, kita pegang. Kita jadikan sebagai pedoman. Tapi itulah. Sebesar-besar Syekh nama kat luar, ada juga negeri yang ban dia. Tuan-tuan tak tahu kan? Ada negeri yang ban dia. Tapi tak apalah. Orang lain tak menganggap dia mungkin sebagai satu ilmuwan. Tapi kita menganggap dia adalah ilmuwan yang besar lah. Hafalan dia dahsyat, ilmu dia dahsyat. Kata-kata dia, bicara dia, mutiara-mutiara hikmah, nasihat-nasihat. Jadi kita ambil manfaat daripada orang. Dikatakan dia apa? Bila dia datang ke Perlis, ada negeri lain tak setuju, ada negeri lain tak bagi dia berceramah dan sebagainya. Dia tanya saya dalam masa airport tu, saya pergi hantar dia. Dia tanya, dia kata, berita saya tak dapat berceramah di negeri-negeri tertentu ni tersebar apa? Saya kata tak ramai yang tahu. Tak apa Syekh, jangan risau. Saya pun kena juga. Saya orang tempatan pun saya kena juga. Lepas tu dia kata, saya tak heran. Dia kata, saya tak risau. Saya cuma nak tahu saja, dia kata. Sebenarnya dia orang lah yang rugi, Syekh kata kan. Sebab saya datang jauh-jauh ni, disponsor oleh banyak orang. Bila tak ambil, rugilah. Mana-mana yang terima, Alhamdulillah, dia kata. Heran juga kan. Bila Perlis panggil, negeri lain tak boleh panggil. Saya ingat, dia dah jadi macam satu budaya ni, hang kalau kawan dengan musuh aku, hang bukan kawan aku. Dia jadi macam satu budaya jahiliah pada. Dia tokoh besar. Dia nak pergi mana pun suka hati dia lah. Ni satu budaya yang tak baik ni. Bila kita gaduh dengan satu orang, kawan kita pun tak boleh kawan dengan dia. Padahal kita je yang bermasalah dengan orang tu. Sampai ada orang yang datang jumpa saya kadang-kadang. Dia kata, ada tokoh-tokoh kadang-kadang, tokoh-tokoh besar pun datang, panggil saya ke pejabat dia, siap pesan lagi. Ni mana-mana yang ada dalam ni jangan tangkap gambar Nanti kalau ada gambar saya dengan Dr. Rozaimi ni, habislah saya. Dia punya takut tu. Tak apalah dia nak takut tu, tak apa. Tapi pasal apa dia takut? Sebab masyarakat kita ada satu stigma, bergambar sekali, kira satu geng. Susahlah macam tu. Mungkin kita bukan satu pemikiran, tapi tak salah untuk kita jumpa, bergambar sekali, makan sekali, bermajlis sama. Kerana kita berbeza dalam beberapa perkara je. Tapi masyarakat kita ajar macam tu. Orang politik pun jadi takut nak jumpa dengan politik lawan dia. Pasal apa? Nanti tangkap gambar sekali, dia anggap satu kapal. Ini adalah satu budaya yang sangat-sangat cetek pemikiran dia. Singkat. Tak semesti bila bergambar sekali, berjumpa sekali, bincang sekali, bermakna kita setuju dengan semua benda. Tapi nak macam mana dia takut kan? Saya tak takut apa. Apa ni, kalau ada orang tak gambar dengan saya pun, saya kata, ni kamu tak takut, kena kecam ni kan? Saya tak apa, saya selalu dah kena kecam. Kena ubah cara fikir macam ni. Baik, yang ke-27. Menjaga seorang hamba dari kesedihan pada hari kiamat
Sebab setiap majlis yang tidak diisi dengan zikir kepada Allah akan menjadi kerugian dan kesia-siaan pada hari kiamat. Maksudnya setiap masa yang Allah Ta'ala bagi kat kita, umur yang Allah Ta'ala bagi kat kita adalah peluang untuk kita isi dengan kebaikan. Kadang-kadang umur kita dah sampai 80, 90, orang kata, Masya Allah, panjang umur kau ya, Alhamdulillah lah. Tapi kena tengok, sepanjang yang Allah Ta'ala bagi modal kat kita ni, kita dapat untung apa? Allah bagi modal kat kita untung. Allah Ta'ala bagi modal kat kita untuk kita buat untung. Apa keuntungan yang kita dah bawa? Dua modal Allah Ta'ala bagi. Umur dan masa lapang. Tu modal tu. Orang bisnes kan? Dia mesti ada modal. Modal tak boleh enjoy. Orang berniaga kalau ambil modal bagi buat enjoy, dia tak boleh berniaga lah macam tu. Dia pencuri. Modal kena kurang untung. Daripada untung itulah kita boleh guna. Okay. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW sebut apa? Hadis Ibn Abbas daripada Bukhari, riwayat Imam Bukhari daripada Ibn Abbas, kata Nabi SAW, ni'matani maghbunun fiha kathirun minan nas. Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Apa dia? Dua benda tu, dua nikmat yang manusia suka rugikan. Al-faragh, apa lagi? Nyawa. Masa. Waktu lapang. Dan apa tu lagi? Saya lupa dah. Waktu sihat. Sorry. As-sihhatu wal faragh. Sihat dan juga waktu lapang. Waktu lapang ni, kalau Syekh Sharaf Al-Qudah, guru saya, dalam kitab dia Al-Hadiyun Nabawi fi Raqa'iq, dia kata al-faragh tu maksudnya waktu lapang tu umur. Allah bagi dua modal. Sihat, umur. Waktu ni kita buat untung apa? Waktu sihat tak buat apa-apa, maka kita berada dalam kerugian lah. Waktu sihat, waktu lapang, isi dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Okey. Nombor 28. Zikir yang disertai tangisan saat sendirian merupakan sebab datangnya naungan Allah Azza wa Jal pada hari pembangkitan. Sehingga ia akan berada, ia ni dia lah, sehingga dia akan berada di bawah naungan Arash Ar-Rahman. Yakni saat manusia berada di bawah panas terik matahari yang telah melelehkan mereka, maka orang yang berzikir akan berteduh di bawah Arash Ar-Rahman. Ni yang Nabi SAW sebut apa? Sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan. Hadis Muslim. Hadis riwayat Muslim. 7 golongan yang Allah Ta'ala beri naungan kepada mereka yawma la dhilla illa dhilluh. Pada hari tiada naungan lain melainkan hanya naungan Allah. Nabi sebut 7 golongan. Siapa golongannya? Antaranya orang yang berzikir. Wa rajulun zakarallaha khalian fafadat aina. Seorang individu yang berzikir kepada Allah, mengingati Allah dalam keadaan bersendirian, mengalir air mata dia kerana menangis. Jadi kalau dapat jadi orang macam ni, naungan Allah Azza wa Jal akan diberikan kepada dia. Ni janji Nabi lah. Mungkin ada yang kata, Ustaz, nak zikir, nak menangis, sebab 7 golongan ni, 7 ni amal soleh lah. Pemimpin yang adil, orang yang jiwa, lelaki yang jiwa terikat dengan masjid, 2 orang yang berukhuwah kerana Allah, berpisah kerana Allah, bercerai pun kerana bertemu dan berpisah kerana Allah. So banyak yang disebut ni, 7 yang disebut ni amal soleh yang dia punya pengorbanan dia besar lah. Kan? Pengorbanan dia besar. Tapi takkan dapat naungan dia, teduhan dia. Sebab tu kita kena baca hadis secara komprehensif. Bila sebut, hadis ni sebut pasal apa? Hadis ni sebut pasal dhillullah, naungan Allah. Naungan Allah di mana? Nabi kata naungan Allah yauma la dhilla illa dhilluh. Naungan pada hari yang tak ada naungan lain melainkan hanya naungan Allah. Iaitu di mana?
di mahsyar. Bila Nabi SAW kata, kelebihannya ialah dapat naungan di mahsyar, kita kena baca hadis lain berkaitan dengan mahsyar. Baru kita faham berkaitan dengan mahsyar. Dia macam ni lah. Hadis ni bila kita nak baca, ni saya sebut dalam buku saya yang terbaru, Metodologi Memahami Hadis. Bila kita nak baca hadis, kita kena ada beberapa dimensi yang kita kena kuasai. Bu'dul makani dengan bu'dul zamani. Bu'dul makani ataupun bu'dul zamani. Bu'dul zamani konteks ataupun dimensi masa. Masa tu, masa Nabi sebut tu kena faham masa tu. Contohnya macam Nabi SAW kata, Baitun la tamra fihi jiya'un ahlu. Rumah yang tidak ada tamar, maka laparlah ahli rumah. Hadis ni sahih riwayat Tirmizi. Tuan-tuan rumah ada tamar tak? Sekarang ni. Tak ada. Ada Ada. Ada yang tak ada. Sobri tak ada. Sebab dia gang nasi kandar. Penang punya nasi kandar. Perlis punya nasi kandar pun dia bagah lah. Dia tak ada, rumah dia tak ada tamar. Bila ada tamar kat rumah? Bulan puasa je lah. Dan mungkin rumah tuan-tuan pun tak ada tamar. Masuk bulan puasa, baru ada tamar. Tapi lapar tak sepanjang tahun? Tak. Kenapa tak lapar? Nabi kata lapar. Kerana zaman tu, orang Arab makan tamar. Jadi Nabi nak beri isyarat kepada tuan rumah, ketua keluarga, sediakan makanan ruji untuk ahli keluarga. Jadi kalau kita nak faham hadis tu dengan konteks zaman kita, ketua keluarga kena sediakan tamar ke kena sediakan beras kalau kat Malaysia ni? Rumah kena ada beras lah. Kalau tak berlapar lah di rumah tu, masuk kena sediakan beras. Seperti mana orang zaman dulu, zaman Nabi SAW, sediakan tamar. Ada dimensi tempat. Dimensi tempat contohnya Nabi SAW sebut, ma baina al-masyriqi wal-maghrib qiblah. Ruang di antara, arah di antara timur dan barat tu kiblat. Antara timur dengan barat ada apa? Antara timur dengan barat ada apa? Utara dan selatan. Betul ke? Antara timur dan barat ada kiblat. Tak betul ya? Nak kata tak betul pun tak berani. Sebab ni hadis. Hadis ni sahih. Bainal maghribi bainal masyriqi wal maghrib qiblah. Antara timur dan barat tu ada kiblat. Kok mana tu? Kiblat kita belah mana? Tuan-tuan tak perasan kiblat kita belah mana? Kami masuk masjid, kami tengok mihrab Ustaz. Ataupun kami tengok Google Qibla Finder. Kiblat kita kan ke arah barat. Taklah tepat ke barat, tapi dia ke arah barat lah. Kalau hadis yang betul, sepatutnya antara utara dan selatan lah. Sebab kiblat kita kan ke arah barat. Barat tu kan antara utara dan selatan. Loh, tak betul ke hadis ni? Hadis ni betul. Tapi hadis ni kan bercakap tentang konteks kiblat di Madinah. Madinah kat mana? Madinah utara Mekah. Jadi betul lah kiblat Mekah, kiblat orang Madinah antara timur dan barat sebab di selatan kan. Jadi konteks tempat. So kena faham konteks tu. Nabi SAW bersabda dalam hadis, aqirrut tayra ala awkariha. Atau kama qala, biarkan burung berada di sarangnya. Faham? Tak faham? Biarkan burungnya berada di sarang. Jangan kacau sarang burung. Maksudnya, bila kita faham konteks zaman tu,
Oh, rupanya Nabi tak bagi kita kacau sarang burung. Sebab zaman tu, orang nak pergi musafir, dia akan tengok burung. Kalau burung terbang belah kanan, itu petanda baik. Kalau burung terbang belah kiri, itu petanda sial. Kalau dia keluar, burung tak ada, dia akan pergi cari sarang burung, dia akan goncang. Lepas tu dia tengok burung terbang belah mana. Ni dalam bahasa dulu dipanggil tatayur, percaya kepada sial. Orang zaman sekarang ada tak percaya benda tu? Percaya sial? Ha? Tak ada, orang kurang dah kena. Ada lagi? Ada lagi. Nak keluar rumah tengok bewak kan? Esoklah, tak jadi. Ini kalau aku keluar nanti ni, suai kan? Kan? Ha. Benda tu Nabi tak bagi. Nabi kata biar burung tu berada kat sarang, jangan duk kacau. Kalau kita baca hadis tu pada zaman ni, mungkin kita pernah faham lah. Tapi kena baca ikut zaman. Sama juga macam hadis mahsyar ni. Bu'du zamani. Konteks masa ni ada dua. Satu, masa sewaktu Nabi SAW sebut hadis tu. Satu lagi, masa Nabi SAW sedang cerita keadaan zaman tu. Zaman tu macam mana zaman tu? Kena faham konteks zaman tu. Konteks zaman tu kita kena kumpul hadis-hadis zaman tu yang Nabi cerita tentang zaman tu, baru kita dapat gambaran. Dia macam orang nak buat filem lah. Tuan-tuan biasa tengok filem Hollywood. Filem Hollywood cerita pasal zaman Rom. Tengok Hollywood punya cerita, bila dia buat filem zaman Rom, semua dia punya aksesori semua macam zaman Rom. Kita bila tengok gambar tu, walaupun orang Rom tak cakap orang putih, orang Rom dia tak cakap English. Kan? Orang Rom dia cakap apa? Bahasa apa? Bahasa apa orang Rom cakap? Ha? Saya pun tak tahu. Tapi bukan bahasa Inggeris lah kan? Bahasa Latin lah. Saya pun tak tahulah. Tapi bahasa Rom lah. Dia bukan cakap bahasa Inggeris. Tapi bila Hollywood buat cerita, dia cakap bahasa Inggeris. Rasa bahasa Inggeris tu macam bahasa Rom. Sebab apa? Sebab dengan kelengkapan dia, dengan pakaian dia, dengan suasana kuda dia, dengan dia punya bangunan-bangunan, semua dia buat macam Rom. Kita pun bila tengok macam film, macam kembali ke zaman Rom kan. Kita bila nak baca hadis pun kena bayang macam mana zaman yang Nabi cerita tu. Sebab tu bila kita baca hadis, bila Dajjal keluar, yang ramai ikut Dajjal siapa? Yahudi, orang perempuan. Betul? Orang perempuan tak puas hati. Pasal apa kami? Betul? Orang perempuan kadang pelik. Pasal apa kami pula? Apa kami ni teruk sangat ke? Tak, sabar dulu. Kata orang ini. Sabar Ustaz. Sabar Ustaz. Nabi SAW sebut dalam hadis akhir-akhir zaman, waktu Dajjal keluar, Nabi kata apa? Hatta wa yaqil ar-rijal wa takthur an-nisa. Laki jadi sikit, perempuan jadi ramai. Hatta yakuna li 50 imra'ah al-qayyimul wahid. Satu orang laki urus 50 orang perempuan. Jadi kalau ramai duk ikut Dajjal pada masa tu, normal tak? Dah diperamai. Faham? Faham tak? Jadi faham, okey lah kan? Boleh terima agak kot. Sebab memang ramai lah perempuan zaman tu. Tapi yang baik ada tak? Yang baik ada. Kena jadi yang baik tu lah. Kena jadi yang baik tu, okey, tak apa. So bila Nabi SAW sebut berkenaan dengan naungan Allah di padang mahsyar, mungkin kita akan tanya, takkan naungan je dapat? Naungan pada waktu tu, pertama, naungan Allah, bukan naungan siapa-siapa yang lain, bukan naungan makhluk, naungan Allah tu first. Yang kedua, mahsyar pada waktu tu sangat panas. Sehingga ada orang yang peluhnya berada di tengkuknya, ada yang berada di hidungnya. Peluh. Jadi dapat naungan tu kira nikmat yang sangat-sangat besar. Tuan-tuan biasa pergi haji tak? Pernah pergi haji? Tak pernah. Saya pergi haji tahun yang first lah, tahun 2006. 2006. Pergi haji masa tu daripada Jordan.
Masa tu saya bujang ni, ada satu package budak-budak universiti duk buat. Dia kata siapa nak pergi haji? Ada seat kosong lagi. Saya tanya berapa? 1,000 dinar. 1,000 dinar zaman tu convert dengan ringgit 5,400. Saya pun duk kira duit, cukup. Tahun tu tahun akhir saya nak balik lah. Bulan 2 saya balik, bulan 1 duk buat haji. Masa tu haji bulan 1. Bulan 1 ke bulan 12, begitulah. Jadi saya pun fikir-fikir buat istikharah apa semua. Sebab tarikh pergi haji tu dengan tarikh final exam bertembung. Kalau pergi haji tak boleh nak grad. Tak boleh nak graduate. Kalau tunggu exam terlepas haji. Saya pun istikharah. Mula-mula kata tak mau. Sebab apa? Bukan tak mau pergi haji, betul tangguhlah pergi haji. Sebab kalau tak ambil exam ni, saya kena tangguh satu semester, saya duit tak ada. Saya bukan orang kaya. Beasiswa dah habis masa tu. Beasiswa tu lah last. Kalau tambah lagi satu semester, saya tak ada duit nak bayar. Saya kata saya kena ambil exam ni. Tapi bila buat istikharah tu, dia rasa kuat nak pergi. Dia rasa kuat nak pergi haji. Pening juga kan? Jadi bincang dengan kawan-kawan kata pergilah ni. Bila rasa terikat nak pergi tu, maksud Tuhan panggil tu. Pergi. Apa tu exam je lah. Exam ni tawakal je lah, balik nanti cerita. Saya buat keputusan, okey saya pergi. Pergi. Jadi bila pergi, package murah. Kami pergi tu, kami singgah Madinah dulu. Sebab Jordan kan dia daripada utara kan, daripada Syam. So kami singgah Madinah dulu. Singgah Madinah, dapat hotel bagus. Duduk kat Madinah 2-3 hari. Kami buat haji tu seminggu je. Sebab haji Arab ni, haji dia haji express. So kami pun pergi Mekah. Turun Mekah. Sampai-sampai kat Mekah, orang semua turun pergi hotel cantik-cantik. Saya pun kata takkan 1,000 dinar dapat hotel macam ni. Kami pun turun-turun, dia kata, yang 4 orang ni jangan turun. 4 orang ni hotel lain. Yang ni untuk jemaah Jordan saja. So dia pun turun. Sampai dia turunkan kami kat satu tempat, dia kata, okey tunggu, nanti ada orang datang ambil. Kami pun tunggu 4 orang. Datanglah satu orang. Dia kata, jom, ikut saya. Ikutlah dia. Rupanya bukan duduk hotel. Tumpang dekat rumah Melayu yang duduk kat Mekah. Bukan hotel pun. Duduk rumah orang Melayu. Jadi kami pun tumpang rumah dia. Gelang pun tak ada. Pasport pun tak ada. Gelang pun tak ada. Kalau mati, saya mungkin dekat tempat Bangla. Kawan-kawan yang lain mungkin ada yang dekat tempat Nepal apa semua. Orang tak tahu. Tengok muka memang bukan macam kawan Malaysia lah. So, dah pakai ihram, mana orang nak kenal? So, pergi. Kami pun, bila hari Tarwiyah tu, kami pergi ke Mina. Kami buat tamattu'. So, buat umrah dulu. So, buat umrah. Bila buat umrah, duduk fikirlah, nanti kita dekat Mina nanti kemah tak ada. Macam mana? Nak beli kemah, duit tak ada. Duit tu cukup-cukup untuk makan je. Adalah seorang, 4 orang. Kami pergi 4 orang. Yang seorang ni dia kaya sikit. Dia pun beli kemah. Tapi kemah tu boleh muat 3 orang je. Nak suruh dia beli 2, segan. Dia pun beli 1 je. Jadi kami pun gilir. Hari Tarwiyah tu, seorang tidur kat luar. 3 orang tidur kat dalam, seorang tidur kat luar. So bergilir lah. Tapi yang tukang beli tu memang dia tak kat luar, dia kat dalam je lah. So kami bergilir. Hari Tarwiyah pergi, jalan kaki pergi ke Mina, pakai kemah sendiri, pergi dekat Arafah. Wukuf dekat Arafah. Sebenarnya musim tu musim sejuk tau. Dia tak adalah panas sangat, tapi terasalah panas dia tu sebab Saudi kan. Tak ada tempat nak berteduh. Panas. Apa kami buat? Nak pasang kemah tinggal kat Mina. Jadi kami cari kemah-kemah yang kosong dekat Arafah tu masuk. Mana ada kemah kosong masuk. Lepas tu bila orang datang kami keluar. Lah kali semua dah masuk kemah, kami tak ada tempat. Lah kali kami duduk kat mana? Duduk bawah pokok. Dan bawah pokok tu kami cari yang ada penyembur air tu. Kan dekat Arafah ada penyembur air tu kan, nak bagi sejuk tu kan. Spray tu kan. Duduk bawah tu rasa nikmat, duduk bawah pokok, ada teduhan. Masa tu baru teringat hadis ni. Waktu di mana tidak ada teduhan. Teduhan yang biasa pun menjadi nikmat.
Apatah lagi kalau teduhan tu teduhan Allah Azza wa Jalla. Ni cerita panjang-panjang nak cerita nikmatnya teduhan tu. Pada hari di mana tidak ada teduhan di padang Arafah pada masa tu. Kalau di padang mahsyar tuan-tuan, kemah belum tentu ada. Kita pun tak tahu ada ke tak ada. Tapi Allah Azza wa Jalla sediakan teduhan dia khas untuk 7 golongan ni. Jadi teduhan tu sudah pastinya teduhan yang memberikan nikmat. Ni kita dah azan ke belum ni? Kenapa dia tak bagi warning? Lama sangat saya kuliah ni kan? Okey? Baik tuan-tuan. InsyaAllah kita berhenti dulu kat sini. Kat mana kita berhenti ni? 28. Kita berhenti dulu kat sini. InsyaAllah ada masa yang lain kita sambung. Ini berapa bulan? 29 eh? 29 eh? Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ada soalan? Tak ada soalan? Okey, tak ada soalan, kita berhenti dulu. Saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.